Ingat, amal kita itu boleh jadi hijab kita dengan Allah. Orang tak beramal, dia jauh dengan Allah. Tapi ada orang yang dia beramal, dia rasa dia baik. Maka baik yang dia rasa itu hijab antara dia dan Allah. Kemenangan itu adalah benda yang mendekatkan sepatutnya mendekatkan diri dengan Allah, tetapi boleh jadi kemenangan menjadi hijab. Maka itulah yang berlaku kemenangan, tetapi kemudian teralfa sedikit. Sebab tu kita tak boleh teralfa walaupun tarfata ain, walaupun satu kelipan mata. Baik, semua yang dikasih sekalian, suasana ni sebenarnya, tempat ini medan peperangan. Tempat semua ini adalah medan peperangan. Sebab kalau kita tengok bukit ni dia macam tanjung. Dia ke tanjung kalau macam tu. Teluk. Sorry. Dia kalau macam masuknya tu kan. Bay. Mana orang tepi laut? Saya orang tepi sungai. Orang tepi sungai tak berapa kerti nak cerita tepi laut. Ini macam teluk Muara. Teluk. Kita nak selesaikan masalah. Geografi Timur pulau pula, ya Allah, nak faham. Baik, nampak tak dia punya bentuk dia? Ya. Ya. So maknanya peperangan ini, sebab di sini tentera Islam, di sebelah sana Jabal Rumah adalah khaimah bagi tentera kafir musyrik. Jadi bila bertempur pada masa itu, kawasan ini kawasan khaimah tentera Islam. Dan ketika tentera Islam makin terpaksa mengundur, maka inilah tempat yang Nabi terpaksa mengajak para sahabat untuk naik atas bukit ini untuk selamat daripada hantaman orang-orang Quraisy. Dan sebab itulah tadi yang dicerita oleh Ustaz Dainal, ketika masuk ke atas, orang Quraisy sekarang dia dah jadi satu, hilang kekuatan. Sebab ketika mereka kuat tapi di atas dataran yang sama, tetapi bila kita naik ke atas, maka orang di bawah tidak sama kekuatan dia. Betul kan? Tapi sini samalah. Sebab dia nak mencabar kan. Jangan cabar. Nak ceritanya bila di atas kita ada panah atau pedang, kalau dia naik kita boleh. Maka jadilah tempat ini adalah tempat mempertahankan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak kisah, banyak cerita. Sebab darah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada riwayat yang menyatakan bahawa darah Nabi pasti tak sama dengan darah kita kan. Darah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang mencatat tentang zaman dulu, walau ratusan tahun, ketika kemudian orang pergi tempat ini, tempat darah Nabi tersebut, orang boleh bau haruman yang tak dapat dicium di tempat-tempat yang lain. Kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita lupakan sekejap. Marilah kita bayang Nabi, sebab kita berada pada tahun ketiga, kita berada dalam medan peperangan, dan cuba bayang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang naik. Bayang Nabi pakai dua baju besi. Nabi pakai dua baju besi. Sebab Nabi nak bagi tahu pada umat Islam, kita memang bertawakal pada Allah 100%. Tetapi wahai umat Islam, berikhtiarlah 100%. Nabi bukan pakai satu baju besi, tapi Nabi pakai dua baju besi. Dalam dua baju besi itulah Nabi berdarah seluruh tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang berjuang bukan kerana Nabi, sebab ketika Nabi tak berjuang, ketika Nabi belum sampai wahyu, semua orang mengangkat Nabi sebagai seorang yang al-amin, betul tak? Memuji-muji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Nabi berjuang, mengajak manusia pada agama, daripada kalimah pujian bertukar kemudian sekarang menjadi penghinaan. Rasulullah dipanggil sebagai seorang yang gila. Rasulullah dipanggil orang yang tak siuman. Dan sebab itulah sampailah berlaku apa yang berlaku di Uhud. Semua yang saya kasih sekalian, ketika Nabi berada di atas lah, kita nak bahawa kita sebut jihad itu satu benda yang kita sebut sambil kita suka, ketawa, gelak mungkin. Tetapi jihad maknanya adalah darah. Jihad adalah makna darah merah yang terpaksa keluar daripada tubuh kita untuk mengangkat agama kita. Jihad bermaksud kena membiarkan luka dan mungkin hilang anggota badan. Dan Nabi SAW bukan duduk dalam bilik kebal dan mengarahkan orang berperang. Nabi sendiri yang pada ketika itu kita dapati bahawa seluruh tubuh Nabi berdarah dengan darah yang sangat banyak yang tumpah. Dan sekarang kita sekarang dekat dengan Nabi SAW. Dan apa yang kita nak semua yang dikasih sekalian,
Dalam hadis Nabi bertanya kepada Muaz bin Jabal, dalam dialog antara Nabi dan Muaz bin Jabal, wahai Muaz ibn Jabal, nakkah aku bagi tahu kepada engkau ra'su kulli amr wa amuduhu wa dhirwatu sanamih, apakah yang merupakan kepala segala urusan, tiang segala urusan, yang mengangkat tinggi segala urusan? Muaz kata, bala ya Rasulullah, aku nak tahu ya Rasulullah. Maka Nabi kata, kepala segala urusan adalah Islam, tiang segala urusan adalah solat, dan yang mengangkat tinggi segala urusan adalah jihad. Maka sebab itu kita jadilah apa pun, jadi seorang ayah tetapi semangat jihad mesti ada dalam diri kita. Jadilah seorang isteri, tetapi semangat jihad mesti ada dalam diri kita. Jadilah seorang pengikut, tetapi semangat jihad mesti ada dalam diri kita. Jadilah apa pun, tetapi semangat jihad mesti ada dalam diri kita. Dan di mana kita mempelajarinya? Kita mempelajarinya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang saya kasih sekalian, kita jalan, mungkin sebab kita rasa kita melancung ke sini, tetapi orang soleh dahulu datang ke sini. Uwais Al-Qarani yang duduk di Qaran terdengar apa yang berlaku spontan, yang berlaku pada medan Uhud, spontan. Sebab Uwais Al-Qarani tak pernah jumpa Nabi. Uwais Al-Qarani jauh daripada Nabi. Dan ketika berita sampai yang Nabi itu berdarah dan luka, saya hanya cerita, tuan-tuan tak perlu buat. Datang orang bergegas dan berlari dan memberitahu kepada Uwais, Rasulullah penuh luka dan berdarah merah mengalir pada tubuhnya. Uwais Al-Qarani spontan memegang seketul batu dan menghentak ke mulutnya sehingga mengalir darah bercucuran pada ketika itu. Dan orang bertanya, Uwais, apa yang kau lakukan? Aku hanya nak rasa apa yang Rasulullah rasa. Aku nak rasa apa yang Rasulullah rasa. Kita sedang tengok Rasulullah sedang mendaki dalam keadaan berdarah. Kenapa? Bukan sebab kerana Nabi macam kita hidup untuk diri kita, untuk bisnes kita, untuk keluarga kita. Nabi yang sedang mendaki di sana dengan darah merah yang bercucuran. Kerana kita nak selamatkan kita daripada neraka. Dan Uwais Al-Qarani dalam darah yang mengalir tersebut, Nabi tak suruh buat dan kita tak suruh buat. Sebab itu perbuatan spontan dia. Sebab dia tak boleh dengar Rasulullah sakit. Dia tak boleh dengar Rasulullah sakit. Ketika kita tak apa pun Rasulullah sakit. Darah merah Nabi berciciran di sini, kita tak rasa apa pun. Kita tak nampak pun daripada darah tersebut sayangnya Nabi pada kita. Kita tak rasa pun dalam hati kita. Mungkin tak? Mungkin kerana terlampau banyak cinta kita terhadap dunia ini, sampai buta kita pada orang yang paling sayang kita, yang lebih sayang kita daripada mak kita sendiri, yang lebih sayang kita daripada ayah kita sendiri. Kerana itu semua yang dikasih sekalian, marilah dalam kesempatan yang Allah rezekikan kita daripada ramai orang, kita sama-sama dapat melihat dengan dekat. Inilah tempat, rakam dalam kepala, simpan memori dalam kepala. Di sinilah tempat, insya-Allah ya Rasulullah, di atas darahmu yang tumpah, aku akan berjalan di belakangmu ya Rasulullah. Aku akan ikut ajaranmu ya Rasulullah. Aku akan menyayangi engkau ya Allah. Aku nak seperti mana apa yang kau sampai itu yang aku lakukan, insya-Allah. Sami'na wa ata'na. Dan marilah semua yang dikasih sekalian, ya Allah, kami berdoa di bumi yang penuh berkat ini ya Allah. Jadikanlah kami banyak berselawat kepada kekasih-Mu ya Allah. Kerana sesungguhnya ampun Engkau itu dapat saat kami banyak berselawat. Maka jadikanlah kami berselawat pada Rasul-Mu ya Allah. Wahai Allah, kami kasar wahai Allah. Percakapan kami banyak menggores hati manusia lain. Akhlak kami kasar hatta pada manusia yang dekat dengan kami. Ya Allah, kami mengikut kekasih-Mu ya Allah. Jadikanlah akhlak kami mulia ya Allah. Jadikanlah akhlak kami dekat dengan akhlak Nabi ya Allah. Dan jadilah kami orang yang sentiasa nak mencari ilmu yang bermanfaat dalam hidup. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita di sini bersama kerana nak ikut Nabi. Dan kitalah orang yang kata Nabi, wajabat lahu syafaati, wajib untuknya syafaatku, kata Nabi. Aminkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilallahil musta'an. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita berserah. Insya-Allah masing-masing ambil kesempatan kita berdoa pada Allah.
Dan di belakang tu ada mungkin kejiranan sini. Saya kira kalau kita nak beri sedekah, hadiah